اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bulan pertama di tahun 2024. Mana bertambahnya tahun, maka berkuranglah umur kita. Dia bukan tambah tu makin panjang, dia makin pendek ikut perkiraan baina 60 ila 70. Kalau perkiraannya mengikut yang disebut oleh Nabi SAW 60 ke 70. Maknanya kiraannya makin pendek lah. Tapi tak kira juga dia macam buah kelapa lah. Kadang-kadang masa muda lagi ada yang dah gugur. Kadang-kadang tu dia punya tua dia tu sampai tumbuh atas pokok tak gugur-gugur mana tak. Kawan kita sakit bertahun sakit, yang pergi melawat dia tu dah 3-4 orang dah meninggal, dia tak meninggal pun lagi. Stroke, tebuk sini tak, tebuk sini ikut hidung, tapi 5-6 tahun masih lagi ada tak. Ujian untuk isterinya jaga isteri jaga hampir 5 tahun jaga dalam keadaan suak susu, kemudian bernafas pakai wire, kemudian tebuk kat sini. Bila lebih sikit batuk keluar kohok. Jadi sobarnya isteri menjaga suami dia yang sakit. Dia kata tak apa ustaz, macam ni pun dia hidup pun mujur dah. Saya boleh tengok dia, memang dia tak nak buat apa-apa kerja, tak apa, makan pencen lah kan. Anak-anak pun tak apa, abah macam ni pun tak apa, dia tak, asalkan abah ada. Kita belum tentu lagi kita. Kalau bini kita sakit, terlantar macam tu, belum tentu lagi. Seminggu sakit tu pun kita boleh nana lah, mending cari bibit lah, apa suruh jaga lah. Sebab kita banyak kerja, bukan tak nak jaga, buat kerja banyak lah. Alasan lah. Orang lelaki standard dekat, buat macam mana lah. Disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan sebelum kita tengok mawa'iz al-badi'ah. Bila mana kita masih lagi hidup di atas dunia yang ada ni, Nabi pesan kepada kita rebutlah 5 perkara ni yang biasa kita dah dengar, sehingga dijadikan lagu nasyid pun lagu nasyid. Rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Lagu nasyid dijadikan sebagai ingatan. Kalau tak buat lagu nasyid payah nak ingat. Jadi dia buat rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Orang pun hafal. Macam anak Nabi kita lah. Saya duk ingat anak Nabi kita 7 orang tu masa sekolah rendah. Sebab ada seorang pondok, orang tua dah hidup pondok di Pasir Tumbuh. Dia pergi jalan kat rumah. Setiap kali pergi jalan dia akan duk qasidah dia lah. Anak Nabi kita 7 hanya orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti, Ruqyah. Kita pun hafal sampai sekarang. Kalau tidak tak ingat. Tapi nama-nama isteri Nabi SAW tak ada orang buat. Ramai yang 9 orang tu tak ada orang yang buat susun dia supaya kita ingat. Cuma dia buat lagu Aisyah, tak ada lagu Aisyah. Tapi untuk susun tu dia tak ada orang buat.
Macam anak Nabi kita 7 orang tadi. Itu kaedah nak mengingat dah. Jadi kata Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin. Merebutlah 5 perkara ni sebelum datangnya 5 perkara lagi. Irtanim ni rebut irtanim ni seperti rebut harta rampasan perang, ghanimah. Sebab tu dia sebut harta ghanimah, harta rampasan perang. Sebab irtanim tu rebut macam kita rebut harta rampasan. Dalam peperangan Uhud, dia ada 2 fasa peperangan Uhud ni. Fasa pertama orang Islam menang. Fasa kedua tu baru dia tewas. Mana seri lah, draw lah dia. First, bila Khalid Al-Walid datang menyerang tu, orang Islam dah tembak lah. Dengan menggunakan panah. Cap. Lari lintang bukan. Ketika itu Khalid bin Al-Walid, sehingga Allah ni belum lagi Islam. Tapi dia dah jadi pemimpin, panglima perang Quraisy pada ketika tu dia. Jadi bila kumpulan-kumpulan menjanik, kumpulan yang menembak panah ni berada di atas bukit Rumah, atas bukit Rumah, bukit pemanah tu, ni Jabal Uhud di sini, yang bukit kecil. Jadi bila lorong ni di masjid, kalau tuan-tuan yang pergi haji umrah dan pergi ziarah ke Uhud, sebelah apa ni dataran Uhud ataupun masjid, situ ada makam syuhada Uhud, celah-celah tu. Jadi panah daripada atas, musuh datang daripada bawah, kita duduk atas, senanglah. Maka lari bertipiaran, termasuk Khalid Al-Walid lari. Dia lari menuju ke arah banjaran panjang masjid, belakang masjid. Dia lari ke situ. Jadi Rasulullah SAW duduk di sini, pemanah duduk di sini. Pemanah pun turun, kumpulan pemanah turun. Sebab nak ambil ghanimah. Tu cerita ghanimah ni. Sebab nak berebut ambil harta rampasan. Rampasan perang termasuk jugalah perisai, pedang, kuda, unta, termasuk jugalah hamba ataupun gundik lah, hamba lah. Hamba ketika itu kau berebut. Rasulullah SAW pesan dah, jangan turun lagi, jangan turun. Oleh kerana engkar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun juga sebab ghanimah tadi. Sebab nak berebut harta rampasan perang. Masing-masing nak berebut, nak ke harta. Dan Nabi dah larang jangan turun juga. Turun. Bila tengok kumpulan pemanah di atas bukit kecil semua turun, Khalid Al-Walid daripada jauh dia tengoklah turun, dia pusing ikut masjid. Dia panjat ikut belakang. Jadi dia pun duduk atas. Orang Islam yang ambil harta perampasan duduk bawah, sebelah Nabi SAW. Sehingga Nabi berdarah-darah, kena dihujani dengan pukulan dan sebagainya daripada tentera Quraisy yang dekat. Ketika itu barulah tentera Islam terpaksa mundur ke belakang sehingga tergugurnya 70 syahid di Uhud. Itu peristiwa dia. Kerana rebut ghanimah, berebut sangat harta rampasan sehingga engkar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab begitu sekali sejarah dia. Maka ghanimah ni sebut al-irtanim ni, mana rebutlah 5 ni sebagaimana berebutnya orang akan harta perang. Macam tu. Sebab apa berebut sangat, masing-masing nak ambil, nak bolok. Sebab kalau ambil yang hamba perempuan tu, siapa yang ambil tu dia boleh cuk. Hak ni comel, hak ni muda. Hak ni hak aku. Hak ni hak aku. Gitu. Hak tua bagi kat pengurusi. SU ke ada, motor tu ada. Contoh dia. Pengurusi tak ada lah. Tak sebut sikit. Contoh dia. Jadi masing-masing dia berebut harta rampasan. Jadi ghanimah maksudnya rampasan. Jadi irtanim merampaslah, merebutlah 5 ni sebelum datangnya 5, iaitu syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum hari masa tua. Masa muda ni lah kita rebut. Disebut dalam hadis yang sebelum ni kita pernah sebut mengenai 7 golongan manusia yang berada di bawah aras. Maka Nabi sebut syabun nasya'a fi ibadati rabbih, mana-mana pemuda yang hidup sentiasa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sini pun kata masa memuda ni merebutlah peluang. Itu ada kaitan tu. Mana masa muda ni rebut pula sebab apa? Sebab masa muda ni banyak benda mu nak buat.
Benda-benda dunia mu nak buat, mu nak pergi lomba motor, mu nak pergi melepok, mu nak pergi merempik, mu nak banyak benda mu nak buat. Tapi memilih pilih jalan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, maka engkau akan dipanggil orang kedua untuk berada di bawah grandstand arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perhimpunan di mahsyar nanti. Maka masa kita muda, rebut peluang untuk kita sentiasa ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat ni bukan duduk masjid pegang tasbih saja, tak. Ibadat dalam istilahnya ialah kullu amalin fihi ta'atillah wal ibadah. Semua gerak kerja yang kita buat, dalam gerak kerja perbuatan yang kita buat tu ada taat kepada Allah, ibadat. Walaupun dia memasak, walaupun dia main bola, walaupun dia mancing, walaupun dia apa dia buat, tapi dalam perbuatan yang dia buat, amalan yang dia buat itu adanya taat kepada Allah, maka ibadat. Amalan bukan amalan. Amalan. Amal maksudnya perbuatan yang kita buat. Kalau amal, angan-angan sahaja. Dengan huruf hamzah dengan huruf ain, beza lah. Amalan yang kita buat. Amalan adalah angan-angan. Amal, angan-angan. Aku bercadang sebelum pencing ni, sekarang katalah umur 58, 2 tahun lagi nak pencing. Sekarang pangkat apa? Sekarang ni sisi kat pejabat tu. Oh, sisi. Saya bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Ada. Itu panggil amal. Itu sia-sia je. Angan-angan je. Ramai kuat-kuat ni dengan harapan boleh naik tarah jadi Nabi. Mustahil. Tak sedap berangan-angan. Ingat angan-angan adalah dosa yang paling kecil. Angan-angan. Lain tu segi besar sederhana lah. Paling kecil angan-angan, duduk je. Duduk, saya saja. Tak ada fikir apa-apa, duduk saja, berangan. Jadi sia-siakan masa, maka hukumnya adalah dosa kecil. Jangan kita duduk berangan. Nak tidur baru bangkit, nak makan dah kenyang, nak pergi baru balik, duduk je. Macam orang tak apa betul. Duduk. Kalau pernah tengok cerita Man Laksa, atau yang gantung kasut tu kat leher tu, bila lagi giliran saya, tu duduk saja. Tu dosa paling kecil. Mengupak dah, apa benda tak buat tu, angan-angan saja. Maka jangan berangan. Ulama-ulama tasawuf mengambil berat dalam bab perkara yang mubah, perkara yang boleh buat dan boleh tinggal. Sebab dia harus, mubah maksud harus. Sebab benda yang harus kadang-kadang dia akan boleh terlajak pergi makruh. Lama kelamaan dia boleh terlajak pergi haram. Makan nasi. Makan nasi ni wajib ke, harus ke, sunat ke, macam mana? Makan nasi haruslah, mubahan haruslah. Tapi kita makan lama, kita makan sampai Zuhur tu nak habis pukul 4.30 lah. Asal 4.42, 4.30 ujung waktu kita sembahyang Zuhur. Jadi makan ketika itu jadi makruh lah. Makruh sebab melengah-lengahkan ibadat kepada Allah. Tapi lama kita makan, akhirnya nasi itu memudaratkan kita, jadi kecil manis dan kolesterol sebagai contoh. Maka nasi ketika itu haram lah. Nampak? Harus lah satu. Harus. Dia boleh berpindah jadi makruh, boleh pindah jadi haram. Main bola harus. Main bola harus. Tak ada dalil kata dia haram. Kita main lalai ketika main itu sehingga lewatkan solat jadi makruh. Sebab jarang-jarang orang main bola atau main sukan ni dia sentiasa ingat Allah. Ingat mula-mula tu jangan bismillahirrahmanirrahim, sepak mula pum. Lepas tu tengah gelecek orang takkan nak sebut Allah. Allah, Muhammad, Rasulullah, Allah, Muhammad ada? Tak ada. Akhir tepuk orang cakating kita. Nah, mana ada Allah? Kan ada orang Allah, Muhammad, Rasulullah. Tak ada. Jadi lara jadi makruh. Tapi dalam main bola tu kita pun betting, judi. Siapa menang
kita bertaruh air handuk belah 2 krek. Bukan hadiah. Wah, lawan untuk berebut air handuk belah 2 krek, 2 kartun. Maka main bola tadi dah jadi haram. Harus, makruh, haram. Apatah lagi kalau bermula dengan makruh. Cencaluk. Makruh, cencaluk. Bak busuk, makruh. Hari-hari cencaluk. Pagi, petang, siang, malam. Dan kadang-kadang cencaluk ais. Peruh hasil 5, bubuh ais. Sedapnya cencaluk. Akhir sekali resdo. Hukum haram. Budu. Masing dia. Budu ais. Bubuh hasil 5. Sedap Allah. Mablis Jawa kata. Cukup 5 datang, darah tinggi. Hukumnya haram. Makruh jadi haram. Rokok. Tak ada apa-apa. Pum. Allah. Kena jantung, kena paru-paru. Haram. Gitu. Itu pun hak makruh. Sebab makruh di sebelah dia haram. Harus sebelah dia makruh. Ada jadi gitu. Sunat sebelah dia makruh. Sunat tinggal makruh. Sunat tapi tinggal, sengaja tinggal makruh. Sebab Nabi SAW anjurkan supaya kita buat maka sunnah dan sunat. Dia ada benda sunnah dan sunat. Ada benda sunnah tapi tak sunat. Sunnahnya bukan sunat. Jangan salah faham lah. Sunnah ini ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat benda tu. Ataupun Nabi suruh, ataupun Nabi buat, ataupun Nabi iktiraf. Maka dikira sebagai sunnah. Kahwin ni sunnah kan? Sunnah ke sunat? Kahwin. Sunnah kan? Adakah dia sunat? Tak sama. Kadang-kadang kahwin jadi haram. Kadang-kadang kahwin jadi wajib. Kadang-kadang kahwin jadi makruh. Kadang-kadang kahwin jadi mubah, harus sahaja. Kadang-kadang jadi sunat. Sunnah umum. Sunnah sebab Nabi buat. Tapi untuk A, dia tak jadi sunnah. Makruh lagi. Dia tak mampu lagi untuk membiayai akan pasangannya. Contoh. Maka makruh untuk dia. Tapi kalau dia kahwin menyebabkan seksanya perempuan kerana tak ada nafkah dan dia memang jahil dan sebagainya, tak boleh kahwin lagi. Haram untuk dia kahwin. Kalau dia kahwin, dia akan menyeksa. Dia akan mengkhianati kepada hak nafkah dan sebagainya. Tak boleh. Jangan kita kata sunnah, maka sunat semua orang. Tak sunat. Dia haram untuk dia. Sebab kalau dia kahwin, menganiaya anak orang, menyeksa dan sebagainya. Dia kaki barang, dia pengadah dadah. Tak kena nak kahwin, tak boleh. Dia tak layak. Haram untuk dia. Jadi sunnah ini kena ingat, sunnah benda disandarkan kepada Nabi SAW, tetapi kadang-kadang untuk orang tu dia jadi haram untuk dia. Untuk dia. Sebab apa? Sebab dia tak layak lagi dan sebagainya. Itu contohnya nikah tu. Sunnah Nabi makan petola. Makan petola, sunnah Nabi. Tapi kita tak boleh makan penyakit angin. Kalau kita makan mudarat, haram. Apa-apa. Sunnah tu yang disandar kepada Nabi, tapi untuk orang tu tak boleh makan. Maka kalau dia tak boleh makan petola, dia beli petola bagi ke orang, tak apa. Itu cara dia. Aku nak buat sunnah, aku tak boleh buat. Kalau aku buat, aku jadi mudarat. Bila mudarat kepada aku, bahaya, jadi dosa aku. So, nak juga benda tu, tengok orang beli sayur, petola, pergi bayar. Tu je. Pergi kat pasar tani apa, tengok Pak Cik tu beli sayur ataupun labu. Nabi suka labu, Nabi suka tembikai. Kita tak mampu. Nak makan sebab sakit, angin dan sebagainya. Tengok orang beli, kita pun pergi bayar. Pak Cik tu saya bayar. So Pak Cik tu makan, orang tu makan, sunnah Nabi, kita dapat pahala. Dia pun dapat pahala. Itu cara dapat pahala kalau kita tak nak buat. Macam juga bermadu. Kalau kita takut nak bermadu, kalau ada, bagi kalau orang yang berani. Recommend ke apa? Tolong cari. Kau takut juga. Kalau ada dalam handset kita spare part lama-lama kawan-kawan sekolah, bagi ya. Apa masalah dia dah?
Wah, tak berani Ustaz. Tak berani. Tak berani nak bagi orang pun tak berani. Apa barang? Jadi rebuk 5 sebelum hari 5 masa muda. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Masuk kita sihat ni sebelum datangnya waktu sakit. Sebab waktu sakit baru nak ibadat tak sempurna lah. Sebab sembahyang ketika orang sakit sebagai contoh ibadat sembahyang. Sembahyang dia pendek lah. Mai duduk. Mai duduk. Sembahyang mengiring, terlentang dan sebagainya. Maka ketika sakit baru nak buat ibadat, tak apa sempurna lah. Masa kita sihat ni. Masa sihat datang dengan kuliah, masa sihat lah kita pergi kuliah, masa sihat lah beri kuliah kerja Nabi, mendengar kuliah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buat kerja saya, kerja Nabi. Tuan-tuan duduk mendengar kerja Nabi. Mana kita dua-dua sama buat kerja Nabi. Sebab tu tak ramai orang buat. Sebab tu tak ramai. Sebab ni kerja para Nabi. Mengajar, Nabi ajar sahabat. Belajar, Nabi belajar dengan Jibril. Jadi sama-sama proses tu, proses kerja Nabi SAW. Kita sama buat. Jadi masuk sihat ni, rebuk lah Nabi kata. Rebuk macam kita buat harta tadi. Masuk sihat, aku sihat, aku nak pergi jemaah, aku nak hari-hari aku nak jemaah, aku tak nak tinggal jemaah. Azam betul-betul tahun 2024 ni. Sebab apa? Siapa yang kekal dengan berjemaah dia, maka memudahkan perjalanannya di atas sirat. Perjalanan atas sirat tu mudah. Siapa yang beramal dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Allah pendekkan sirat menjadi 4 hasta depan, 4 hasta kanan. Kiri dan kanan jadi 4 hasta, depan dan belakang 4 hasta. Pendek. 1, 2, 3, 4 syurga. Nampak amalan dia tu. Setiap kali lepas solat dia baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Tiada Tuhan, la ilaha illallah wahdah, yang maha esa, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya Allah, rabban syahid, rabban syahidan. Tak ingat, lupa dah. Siapa ingat? Terbelit-belit pula dah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, ilahan wahidan, Tuhan yang satu esa, wa rabban syahidan, dan Rabb ini maksudnya Allah yang mendidik, syahidan yang menyaksi. La ma'bud, tiada yang kami sembah, la ma'bud illa, la ma'buda illa iya, tiada yang disembah melainkan dia, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ni serah kepada dia. Muslimun maksudnya serah. Mana kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pendeknya jadi 4 hasta, lebar pun 4 hasta. Maksud 1, 2, 3, 4. Lepas di bawah tu neraka Jahannam, tak ada rasa panasnya neraka Jahannam kerana kita mengiktiraf Allah sebagai Allah. Itu di antara amalan dia. Amalan dia selain daripada berada daripada mahsyar, Allah letak kita di bawah arasy. Jadi masuk kita sihat ni rebuklah. Beramal. Mana-mana kita tengok, ada dalil, ada nas ni. Ulama buat, para sahabat buat, tabi' buat. Tapi Nabi tak buat. Walaupun Nabi tak buat, tapi benda tu ada kebaikan yang aku nak buat juga. Rebuklah masuk sihat. Tengok mana hak kelebihan, fadilat dan sebagainya, kita carilah. Sebab kita ni orang biasa, bukan ahli sufi yang semata-mata memerlukan fadilat dulu, memerlukan kelebihan. Sebenarnya tak boleh. Ulama tasawuf termasuk Imam Ghazali rahimahullah, dia tolak kalau kita beramal kerana fadilat. Dia tak nak. Sebab fadilat itu merupakan benda yang Allah jadi. Siapa yang beramal dengan begini-begini, maka balasannya begini-begini. Siapa yang buat begini-begini, tempatnya syurga. Siapa yang tinggal dia ni, jauh daripada neraka. Imam Ghazali tak nak. Ulama tasawuf dia tak nak. Sebab kalau takdirnya Allah kata aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat, Allah tak sediakan syurga, kamu buat apa tak buat? Soalan mutasawwif. Allah tak bagi syurga apa-apa, cuma Allah kata kamu semayanglah, kamu keluarkanlah zakat. Tak ada balasan. Kamu jangan berzina, kamu jangan minum arak, kamu jangan berjudi.
tak ada neraka. Kita tinggal atau tak tinggal? Itu soalan orang tasawuf. Maksudnya, kita buat sesuatu kerana perintah. Kita tinggalkan sesuatu kerana larangan. Bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Itu hakikat sebenar. Sebab itu bila Nabi SAW ibadat malam, sehingga bengkok kaki-kaki, menangisnya, beratus-ratus kali duk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nabi duk minta beratus kali. Aisyah kata, bukan dia baca laju, dia lain, dia penghayatan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Aku minta ampun denganmu ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Aku minta ampun, taubat kepadamu. Menangis. Berdiri lama tak lama bengkok kaki. Darah turun ke kaki. Lama. Aisyah kata, pelik ya Rasulullah. Pelik betul kau suamiku. Pelik. Bukankah engkau Allah telah ampun ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min zambik? Dosamu yang lalu dan dosamu yang kemudian, yang lama, yang baru, Allah telah ampunkan. Tak ada, kau tak ada dosa, kau maksum. Buat apa lagi mu nak ibadat sampai bengkok kaki-kaki? Apa kata Rasulullah SAW? Afalah aku nak abdan syakura? Tak bolehkah aku nak jadi sebagai hamba yang bersyukur? Tak bolehkah? Dan Allah dah lantik aku jadi Nabi, tauliah jadi Nabi, jadi Rasul. Dosa tak kena lagi. Takkan aku tak nak buat apa-apa kat dia? Tak nak terima kasih. Orang dah bagi bagai-bagai dekat kita lah. Takkan aku tak boleh nak khidmat kat dia? Walaupun aku tak minta, tapi dia bagi, orang bagi kat kita. Takkan tak boleh kita nak terima kasih kat dia? Balas balik lah, terima kasih wajib, bla bla bla. Buat apa yang patutnya. Takkan tak boleh aku nak jadi hamba yang syakur, bersyukur. Itu yang disebut oleh ulama tu. Jadi kalau Allah suruh, kita buat walaupun tak ada balasan. Sebab syukur sangat-sangat Allah jadikan kita manusia. Sekurang-kurang boleh makan musangking. Kalau Allah jadikan kita kucing, tak merasa. Musangking. Kau memang kucing makan durian. Saya pernah tengok kucing makan durian tapi umur tak panjang. Anak saudara saya bela daripada kecil, hari-hari dia makan durian. Esok-esok durian tu dia gaul dengan budu kot. Jadi bau budu tu dia makan. Lama-lama tak ada budu pun dia makan durian. Tapi umur tak panjang. Tak ada lama. Bulu dia gugur, dia mati. Panas kot durian. Satu makan durian. Satu saya pernah jumpa kucing makan mentimun. Saya kat Mesir, saya berempat satu rumah. Yang kelima tu kucing sekor. Bela. Jadi kita ada budu spare sikit-sikit. Jadi budu tu rasa kena dengan timun. Jadi kucing tu duduk jilat-jilat makan sikit-sikit. Lama-lama budu pun tak ada, timun dia hayun. Kalau beli letak dalam plastik, tak masuk dalam peti ais, memang confirm dia akan tarik sebiji. Dia akan makan ngap. Makan timun kucing. Boleh jadilah tak? Boleh jadi. Jadi kalau kerana mu syukur, mu dijadikan sebagai manusia, maka tak ada apa-apa balasan syurga ke neraka pun membuat. Sebab Allah suruh dan Allah larang. Suruh membuat, larang mu tinggal. Itu yang kita target sebenarnya. Bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Sebab syurga juga makhluk yang Allah jadikan, neraka juga makhluk yang Allah jadikan. Itu maksud. Maksudnya kita buat sesuatu tu lillahi ta'ala, bukan kerana sesuatu yang lain. Kerana makhluk. Kalau buat kerana makhluk, seolah-olah kita ada syarik. Kita ada dua nawaitu ataupun dua niat. Satu kerana Allah, dua kerana makhluk. Hati-hati. Yang ketiga, kata Nabi SAW, faghrika qabla syughlika. Itu masa kau lapang sebelum datangnya waktu sibuk sangat-sangat. Masa kau lapang tu, kau belajar. Kau buat ibadat baik-baik, banyak-banyak masa lapang. Masa lapang rebut. Jangan tunggu masa sibuk. Dah sibuk lah, Allah tak sempat lah nak pergi. Allah aku tunggu pencen lah, aku pergi ke surau. Allah dah pencen pula. Allah anak hantar pula cucu duduk dengan kita pula. Tak pergi juga kuliah. Tak pergi juga jemaah. Ustaz, saya suka sangat dengar ustaz mengajar kuliah ustaz. Buat kita Kelantan sama Kelantan kan. Aduh,
Tapi kat ustaz, cucu ada 3 orang kat rumah, nak pergi tak boleh juga. Tak pergi juga. Sudah ada. Masa tak pencet dulu kerja sibuk. Bila dah pencet, cucu pula duduk dengan dia pula. Anak-anak, tolonglah. Satu Ahad bolehlah jumpa tok. Jumpa wan apa. Satu Ahad sahaja. Isnin sampai Jumaat tak lain. Tua dah. Mak kita dah tua, ayah dah tua, mata pun dah kelabu dah. Bertukar dah. Cucu berok, basuh punggung dah, basuh depan. Kadang-kadang basuh atas belakang. Mata kelabu dah. Katarak penuh mata dah. Apa dah beban lagi? Tukar pepoh lagi, ambil cucu tok atas ribu, tahi penuh tak nampak. Setu-setu ingat coklat rupanya tahi. Tak payah. Bagi kat nursery. Bak nursery 500. Kak mak 150. Hari raya ambil balik. Tak. Dok ustaz. Mak saya nak. Kucing lah kau. Jangan bagilah. Dah. Tak apa mak. Tak apa. Kita pandai-pandai. Mak duk saja sunyi lah. Ambil lah anak duduk bayar 150 sebulan. Kalau nursery 500. 150 tu pun mak tak guna-guna apa. Balik raya, bedah kita pula 150. Bayar tu. Anak hak cerdik, anak hak baik, anak yang soleh-soleh, tolong. Jangan bagi mak ayah kita jaga lagi anak kita, cucu dia. Susah dia nak ibadat. Biarlah dia masa tua dia ni naik motor berkepik dengan ayah kita pergi masjid, pergi surau. Mana dia nak pergi? Jangan duk beban dia dengan cucu. Dengan cucu pula nangis nak susu pula. Berok kencing, semayang jadi lambat, air kecil atas riba tak tahu entah mana. Cukup. Sibuk dah dia dulu. Maka sekarang ni dah tak sibuk dah. Maka jangan beban lagi. Jangan menyibukkan cucu dia untuk menghalang dia daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kata Nabi SAW, rebuklah sihataka qabla saqamika, kemudian faraka qabla suglika, kemudian ghinaka qabla faqrika. Ghina maksudnya ketika kamu kaya senang sebelum datangnya waktu kepapaan kau. Masa sekarang ni agak senang, duit lebih sikit masuk dalam tabung masjid seorang. Itulah harta kita yang sebenar. Harta hodok dalam poket kita, duit dalam poket kita belum tentu kita punya. Mungkin orang lain punya, mungkin orang curi, mungkin jatuh dan sebagainya. Kalau kita punya, hodok dalam tabung masjid. Hawak wakaf. Hak hantar ke Palestin kat mana? Itu. Yang tu harta kita yang sebenar. Hak ada sekarang tu belum lagi. Welfare tu memang hak harta kita, tapi belum tentu lagi nak bawa ke mana-mana. Hanya bawa di pintu kubur sahaja welfare alpak yang kita ada. Ahli keluarga sampai ke liang lahat saja batu balik. Yang ada dengan kita ialah amal yang kita bawa. Dia akan tunggu kita sampai bila-bila. Sampai kiamat, sampai mahsyar. Itulah duduk dengan kita kekal buat selama-lama. Yutbi'ul mayyit salasah fayarji' asnani wa yabqal wahid. Yang akan ikut mayat itu ada 3 benda, akan balik semula 2, 1 je akan duduk dengan kita. Ingat baik-baik. 3 akan ikut pergi ke kubur, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 ni akan pergi ke kubur, ahli keluarga, harta kita dan juga amalan kita. Fayarji' asnan. 2 yang pertama tu akan balik, harta dengan ahli keluarga akan balik semula. Wa yabqal wahid, 1 saja duduk dengan kita di kubur, iaitu amal kita. Amal lah teman kita. Sebab itu baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada si pembaca dia. Bila mulanya syafaat dia? Dalam kubur. Dalam kubur mula syafaat dah. Bila mana datang Munkar Nakir soal dalam kubur, soal jawab dalam kubur, tiba-tiba ada Quran duk tunggu, cengok duk tunggu. Dia tanya, ma rabbuka, nak jawab tak boleh. Tengangung-ngangung nak jawab. Ba. Wa ma qibla tu ba. Wa man nabiyyu ba, tak boleh jawab. Tapi oleh kerana adanya Al-Quran duk jaga kita sebagai tetamu kita pada ketika tu, malaikat nak godan tak jadi. Nak soal pun tak jadi. Sebab dia malu kepada tetamu. Dia hormat kepada tetamu. Namanya Al-Quran.
Jadi bila kita baca Quran, dia jadi tetamu. Nak godang tak jadi. Macam kita ada anak nak datang tetamu rumah kita. Anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Dah kenyang dah. Tak. Tapi bila ada orang, masa tu dia tunjuk perangai. Awak nyanyi dia. Gede ambil biskut dia, kepok sana, kepok sini. Dah lah turun pakai pampers, labuh pampers. Dah air kecil penuh. Kita pun tengok, kakak, ambil adik ni. Kita tak marah pun. Tak ada marah apa. Kakak, ambil adik ni. Tapi gigi kacik tu. Kakak, ambil adik ni. Dalam hati, jaga. Tak ada. Tak ada tetamu lepas ni siap kau. Siap kau. Biarkan adik turun pakai pampers londe. Nah. Balik je tetamu. Sama juga dalam kubur. Tak ada tetamu. Oleh kerana ada tetamu, dia akan hormat. Siapa tetamu? Al-Quran. Baca Quran. Baca Quran. Lagi yang hafal-hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Duduk dalam kubur ni tunggu. Sampai bila pun tak apa. Sebab tetamu ada. Tak godang. Kita juga sebelah pula. Kalau sebelah baca Quran, dia pergi sebelah pula. Kalau sebelah baca sebelah, akhirnya dia pergi orang lain pula cari, ada tak baca Quran. Itu je kaedah dia. Jadi, masuk kita senang, masuk kita ada kelebihan sedikit, sedekah. Banyak-banyak. Sebab itulah pahala kita. Hak sebenarnya. Amal tu yang ada. Ahli keluarga kita, bini kita, tok lelaki, bini meninggal ataupun suami meninggal. Sekejap je duduk kubur tu. Tinggi-tinggi sejam, 2 jam je. Habis talqin, habis doa balik. Kau duduk situ juga. Lepas sirai air mawar. Lepas sirai air apa? Air daun pandan sebagainya. Tak ada dah, balik lah. Tak nak tunggu lagi. Awak tak tunggu dah masa tu. Balik lah. Gedik balik ramai-ramai. Tak ada tunggu menangis sekejap je. Lepas tu balik sampai rumah, main Mobile Legend dah. Tengok TV, Hindustan. Tak ingat dah hak le kubur. Esok pula lagi. Cukup 7 hari, makan 7 hari selesai. Lepas tu, ye dah pula dah. Kita ngangur dalam kubur nak kerbang. Masa hidup dulu, pergi berlari pakai seluar pendek. Sama laki bini, kayu basikal apa sama laki bini. Oh, happy, enjoy, pergi ke Jepun, pergi Korea, dudang. Masuk dalam kubur, kita mati dulu. Mati dulu, Kaminah mati dulu. Baru tahu duduk dalam kubur tu. Atas dunia berpoya-poya. Masuk dalam kubur, tunggulah. Ini peringatan dia. Azan tu. Tak masuk lagi dah. Isyak dah kau? Kau nak lagi masuk dah? Kau mata aku kelambu. Salah tu. Isyak dah isyak. Azan. إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
Ghinaka qabla faqrika, masa senang ataupun masa kaya sebelum datang kepapaan. Ingat, bukan harta itu kekal dengan kita, tapi harta apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Ahli keluarga, kalau kita tinggalkan anak yang soleh. Dan 3 amalan yang kita buat selepas daripada mati, kena buat sebelum masih hidup juga. 3 amalan sahaja yang akan membina bonus dividen untuk kita walaupun kita mati, iaitu sedekah jariah, ilmu yantabi'u bihi, wa ibnu salih yad'u lahu. 3 tu, itu yang disebut Nabi SAW. Iza mata ibnu Adam inqata'a amal. Bila mati anak Adam, semua amal terhenti, tak boleh apa dah. Dah mati, nak buat apa dah mati. Tapi amalan yang dia buat 3 ni masa dia hidup dahulu akan terhasil selepas dia mati. Sedekah, ya wakaf ni, sedekah sana sedekah sini, maka yang tu hidup, pahala tu hidup walaupun dia dah mati. Ilmu yang manfaat, saya bagi, tuan-tuan kongsi dengan orang lain, itu manfaat. Bukan ilmu agama saja manfaat ni. Kalau kita bijak ilmu IT sebagai contoh, jalan untuk kita belajar melalui IT, teknologi maklumat, silakan. Kita ilmu solehkan, yang menyebabkan bila soleh tu hubungan suami isteri tu makin intim, makin rapat, dapat zuriat yang ramai kerana makeup, kerana solehkan. Nabi kata apa? SAW, inni mubahin bikum bikasatil umam. Aku rasa bangga kalau umat aku beranak pinak. Aku rasa bangga. Jadi takkan kita tak nak buat benda kebanggaan Rasulullah SAW, iaitu beranak ramai. Melalui mana? Melalui kita ajar dia ilmu manfaat, ajar kita cara make up sikit untuk suami, bukan untuk orang luar, untuk suami. Sebab kadang-kadang kalau tak pandai make up ni, pakai gincu ni macam telur ketam tau, telur ketam bertompok-tompok macam krayon ni, tak rata. Kita tengok dekat kat dia, ya Allah, ketul-ketul gincu juga, tapi ketul sana ketul sini macam telur ketam. Tak pandai. Kalau orang pandai tu licin, tak nampak tu. Tak nekak. Sebab tu kebanyakan dia tengok hidup betul bibir dia tak. Oh lah, kita erti kerah kita dah 1000 misal jangan orang perempuan. Dia tengok ratus, tapi orang tak pandai krayon dah. Macam anak kita main krayon, ketul sana ketul sini. Kita pun ajar, suami pun tengok, membangkitkan kehendak dengan bersama dengan isteri, akhirnya dapat anak orang ramai. Maka kebanggaan Nabi SAW itu ilmu manfaat juga. Mekanik, ajar sikit cara nak jack tayar, nak tukar tayar, ilmu manfaat juga. Jangan kita sempitkan ilmu manfaat hanyalah ilmu agama saja. No, ilmu segala ilmu bermanfaat untuk duniawi dan juga ukhrawi. Dan juga yang ketiganya, anak yang soleh yang kita lahirkan, sama ada lahir dengan rahim kita ataupun lahir melalui kita. Kita tak ada anak, tak kahwin lagi sebagai contoh, tapi kita solehkan anak orang lain. Ada anak-anak tahfiz kita sebagai contoh, dia orang susah, maka kita ada lebih kelebihan kita pun bagi kat dia. Okey, aku nak budak ni tahfiz ni, seorang ni aku punya jadi anak akak aku. Aku tak ada anak, aku tak kahwin pun lagi, tapi aku nak dia jadi soleh. Dia doa kat kita. Tu sistem tabani dia panggil, anak akak tabani. Maka dia juga anak yang soleh. Anak yang soleh sama ada kita lahir rahim kita ataupun lahir rahim orang lain, tapi kita solehkan dia. Anak jiran kita, ayah dia askar atau duduk jauh-jauh, kita pun bawa dia datang ke surau, naik motor dengan kita petang-petang ataupun naik kereta dengan kita ramai-ramai budak-budak. Dia soleh akhirnya budak ni, duduk dengar kuliah dan sebagainya melalui kita. Dia juga akan berdoa untuk kita. Tu maksud dia. Jadi 3 benda ni kita tinggal akan dapatlah hasilnya bila kita tak ada nanti. Lain tak ada. Kita kata tinggal isteri kau, tinggal suami kau, tak ada. Sebab Allah tahu dah. Sebab tu Allah bagi tahu Nabi sebut yang ni. Sebab ini je laluan dia, tak ada yang laluan lain. Dan akhir sekalinya ialah hayataka qabla mautika, masa kau hidup sebelum kau mati. Masa tu merebut berlakulah. Jadi masa kau hidup, inilah
kamu kena buat amal sungguh. Sebab tu bila orang tanya kita antara dunia dengan akhirat ni, mana yang lebih penting? Dunia amat penting untuk kita. Sebab dunia lah tempat kita bercucuk tanam untuk hasilnya di akhirat nanti. Jadi dunia ni masa hidup, sebab tu Nabi kata, SAW kata, hayataka qabla mautika, masa kau hidup sebelum kau mati. Bila dah mati tak boleh buat dah amal. Boleh kau tak tiga tadi pun masa atas dunia kita buat, mungkin lepas mati. Lepas mati tak boleh dah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ajizu liman ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi SAW, orang yang cerdik, bijak, pintar, cerdas ialah orang yang tak ikut hawa nafsu. Dia lawan hawa nafsu dia. Dan dia beramal untuk dituai selepas dia mati. Dan orang yang lemah, kata Nabi SAW, manittaba'a nafsahu hawaha, dia mengikut kehendak hawa nafsu. Nafsu kata makan, dia makan. Nafsu kata tidur. Nafsu kata tikam. Nafsu kata ni, dia buat belaka ikut nafsu. Mu orang lemah, kata Nabi. Mu lemah. Nafsu kata begini kau buat. Nafsu kata begini. Sedangkan nafsu la ammaratun bisu. Sedangkan nafsu tu ajak buat jahat selalu. Mu tahu dah. Allah bagi tahu dah nafsu tu buat jahat, tapi mu ikut hawa nafsu. Mu lemah. Kalau mu kuat, mu lawan hawa nafsu. Nafsu kata buat, no, aku tak boleh buat. Kuat tu kita lawan hawa nafsu. Dan juga orang lemah, wa tamanna 'ala Allah, dia bercita-cita, berharapan kepada Allah tapi malah. Dia hanya harap Allah bagi je kat dia, tapi tak nak usaha. Minta jannatul firdausil ula, ya Allah kurniakan kepada aku ya Allah syurga firdaus yang maha tinggi, yang tinggi ya Allah. Tapi tahajud malah. Semayang hujung waktu, sedekah jarang-jarang. Orang bagi RM10, dia bagi RM0.5 contoh. Nak jannatul firdaus, agak-agak bro. Nak. Minta syurga tinggi, tapi tahajud pun tak, apa pun tak. Tak dan. Boleh lah, hang kebun je dah. Syurga juga tapi hang kebun. Duduk syurga duduk ujung-ujung, tapi sejuk jugalah, boleh lah dah. Tapi orang lain naik Ferrari, naik apa ni, Lambo naik tu naik ni, kita kaya basikal, keren syurga juga tapi kaya basikal. Tapi tak apa. Sedap lah tengok kawan-kawan kita hodoklah surah semua kaya basikal. Hodok mari tu naik Ferrari dan syurga. Pelik kita kata terbalik ke mana pula. Dan datang pun rasa sombong, kita rasa kita lah ahli syurga, orang lain tidak ahli syurga. Apa nak? Bahaya, tu bahaya lah. Oleh kerana itu jaga baik-baik hati kita. Masa kita hidup ni carilah ilmu akidah, ilmu syariat dan juga ilmu tasawuf. Kena lengkap yang tu. Masa hidup ni lah penting sangat. Kita boleh berharap-harap dengan Allah Ta'ala, tapi biarlah kena kaedah dia. Boleh minta syurga yang tinggi, tapi amal juga kita kena tinggi. Amal kena rajin. Barulah padan dengan apa yang kita minta. Minta tinggi, tapi malah tak dan. Malu kat orang. Malu kat orang. Jadi kita amal sama-sama, kita rebut yang 5 tu sebelum datangnya 5. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, muka surat berapa? 65. Peringatan yang ke-48. Berkata seorang hakim radhiyallahu anhu pada masa dahulu, padahal ia berjalan kepada segala negeri kerana mengajar ia akan manusia akan 6 patah, 6 perkara dia, tapi pergi seluruh negeri. Jadi ustaz Maulana ajar 5 benda je. Jadi wallahu alam, titik situ lah. Minggu depan lah pula tak. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqamah untuk kita sentiasa berada di rumah Allah kerana perintah Allah, bukan kerana nak dapat apa-apa, tapi kerana perintah Allah. Perintah Allah melalui kalam Nabi, talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar ilmu itu wajib kepada orang muslim laki-laki ataupun perempuan, wajib. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah naik darjatkan orang yang ada ilmu di kalangan orang-orang yang beriman. Maka kitalah
orang yang dinaikkan martabat di sisi Allah, walaupun masih pandai apa tak apa, sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wallahu alam. Sekadar itu dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullah alazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.